Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia semua. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan projek satu kami iaitu Smart Square Gauge. Untuk memulakan pembentangan kami pada hari ini, dijemput Jason untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Nama saya Jason Denny. Untuk penyertaan masalah, menurut Chung Ting Wong pada 2016, beliau ada mengatakan bahawa kaedah manual mengambil masa yang lama untuk membuat pengukuran terlebih dahulu kerana pengukuran menggunakan pensel, pemaris dan juga pemadam. Selain itu, Chung Ting Wong juga ada mengatakan bahawa pengukuran dengan kaedah manual akan menghasilkan pengukuran yang kurang tepat. Di sini, kerana terdapat sudut yang dalam tidak dapat diukur dengan menggunakan kaedah manual. Untuk mengetahui kaedah manual dengan lebih lanjut, tengok video di sebelah. Ini adalah bukti bahawa pernyataan Chung Ting Wong adalah benar. Kaedah manual mengambil masa yang lama dan juga ukurannya kurang tepat. Seterusnya, saya akan serahkan slot yang seterusnya kepada Aimee Karunisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aimee Karunisa binti Ajaman. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang objektif kajian bagi produk kami. Objektif yang kami perlu capai ialah yang pertama, mereka bentuk produk Smart Square Gauge. Yang kedua, membina produk Smart Square Gauge dan yang terakhir, menguji keberkesanan produk Smart Square Gauge. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Yang pertama, ia mengambil masa yang singkat untuk memasang jubin berbanding dengan kaedah manual. Ia mengambil masa yang lebih untuk mengukur jubin kerana ia perlu mengukur pelbagai sudut untuk menghasilkan rupa bentuk jubin yang diingini. Kepentingan yang seterusnya ialah, kalau yang sebelum ini, pengukuran untuk kaedah manual kurang tepat. Hal ini kerana ia hanya ditanda untuk diukur tanpa mengetahui ia tepat ataupun tidak. Ciptaan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi ketepatan dalam menghasilkan bentuk jubin dan cara pengukuran akan lebih mudah. Seterusnya, saya akan terangkan skop kajian kami. Berdasarkan apa yang Khairul Nisa terangkan tadi, iaitu objektif yang kedua, membina produk Smart Square Gauge. Kami memilih Bengkel Kayu Politeknik Mukah sebagai tempat pelaksanaan projek kami. Ini disebabkan kerana bengkel tersebut mempunyai pelbagai alat yang sesuai. Seterusnya, bahan yang kami gunakan. Bagi produk ini, kami menggunakan 8 kepingan akrilik dengan harga RM7 sekeping. Jika ditambahkan kesemuanya, harga keseluruhan adalah RM56. Kami juga menghasilkan 2 jenis saiz yang berbeza, iaitu 1x1 kaki dan 2x2 kaki. Ini adalah lakaran 2D kami yang bersaiz 1x1 kaki. Lakaran 2D ini mengandungi pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Jejari di hadapan itu membantu untuk menghasilkan bentuk yang kita ingini. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan masih bingung bagaimanakah bentuk produk kami sebenarnya. Usah khawatir. Saya tunjukkan lakaran 3D pula. Ini adalah lakaran 3D produk kami. Seperti yang saya katakan tadi, jejari di hadapan membantu untuk menghasilkan bentuk yang kita ingini. Kita hanya perlu letak dan tolak. Maka bentuk yang kita ingini akan terbentuk di belakang produk tersebut. Seterusnya ialah bab 3 iaitu metodologi yang mengandungi carta alih yang telah kami bincang. Antaranya ialah mengenal pasti tajuk dan jenis projek, iaitu menyenaraikan beberapa tajuk dan memilih secara teliti tajuk projek. Yang kedua, pemilihan dan persetujuan tajuk bersama penyelia.
Tajuk projek yang telah dipilih dan dipersetujui oleh penyelia adalah Smart Square Gauge. Seterusnya ialah mengenal pasti masalah serta mengumpul maklumat. Kami telah mencari beberapa maklumat tentang Jubin di beberapa laman sosial atau jurnal dan artikel. Pencarian maklumat ini dijalankan agar mendapat maklumat yang lebih luas dan lebih tepat. Seterusnya ialah mereka bentuk projek. Sepanjang proses mereka bentuk ini, kami menitik beratkan tentang ketahanan, ketahanlaksakan dan bagaimana projek ini berfungsi. Di sini saya akan menyenaraikan beberapa bahan yang digunakan semasa memasang Jubin. 1. Bancuhan simen. Di sini kami menggunakan simen Portland sebagai simen utama kami yang bernisbah 1:2. Yang kedua, penimang air. Penimang air berfungsi sebagai memastikan Jubin sama rata dengan yang lain. Yang ketiga, tukul besi untuk meratakan Jubin yang dilekatkan di dinding ataupun di lantai. Yang keempat, tali nelon. Tali nelon berfungsi untuk direntang memastikan Jubin sentiasa lurus dengan satu sama yang lain. Yang kelima, pemotong Jubin ataupun alat pemotong Jubin untuk memotong Jubin yang berukuran ataupun yang bersaiz 12, 18 dan juga 24 inci. Yang terakhir, sudip, span dan baldi untuk kelengkapan menghasilkan simen. Terdapat 3 jenis Jubin, iaitu pertama ialah Jubin kuari. Jubin kuari ialah Jubin lantai yang keras dan tahan lama. Yang kedua ialah Jubin seramik. Jubin seramik terdiri daripada tanah liat yang keras, tetapi Jubin ini tidak begitu keras dan mudah untuk dipotong. Yang terakhir ialah Jubin porselin. Jubin porselin dipanggil Jubin tidak berwarna dan dihasil daripada tanah liat yang halus dan padat. Jubin ini menyerap air lebih perlahan. Instrumen kajian kami menggunakan soal selidik ke atas pekerja mahir dan pekerja tidak mahir. Akhir sekali, saya akan terangkan jenis-jenis kepingan akrilik. Kepingan akrilik mempunyai 3, iaitu clear akrilik, white akrilik dan color akrilik. Ketiga-tiganya mempunyai fleksibel, tetapi mempunyai pelbagai warna. Sekian, terima kasih.